Bekas Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tampil dengan kritikan pedas terhadap kerajaan campuran yang diterajui Pakatan Harapan PH, menyifatkan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja gagal melaksanakan slogan reformasi yang dilaungkannya, tetapi beberapa siri tindakan bertentangan hak asasi yang dilakukannya menjadikan ia lebih teruk daripada pimpinan terdahulu. Latifah Koya yang dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada kemuncak pendakwaan kes-kes berkait skandal One Malaysia Development Berhad (1MDB) turut memberikan markah negatif 10 kepada kerajaan yang gagal melaksanakan pembaharuan undang-undang. Jika selalunya grade atau skala diberi antara 0 hingga 10, namun dalam konteks reformasi undang-undang negara di bawah kerajaan sekarang, bukan sahaja kerajaan tidak melakukan sebarang reformasi, namun situasinya lebih teruk, katanya dalam wawancara bersama Mingguan Malaysia. Peguam yang mengetuai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selama 9 bulan itu turut memberi amaran badan pencegah rasuah itu semakin dilihat sebagai alat politik. Persepsinya adalah SPRM hanya diguna untuk menyiasat orang yang dikatakan tidak selari dengan kerajaan, kata Latifah yang meletak jawatan sejurus selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Februari tahun 2020. Menurut Latifah Koya, SPRM di bawah pimpinannya tidak dipolitikkan atau dijadikan alat mengaibkan musuh kerajaan. Sebab itu, semasa saya berada di dalam SPRM, saya tidak membenarkan sesiapa yang dituduh atau direman di bawah mahkamah memakai baju lokap berwarna oranye. Saya tidak peduli sama ada individu itu orang kenamaan atau tidak. Jangan sehingga tahap memalukan mereka sebelum disiasat, dituduh atau disabit bersalah kerana mereka mempunyai maruah serta ahli keluarga yang mesti dijaga, tambahnya. Latifah Koya turut memuji bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menurutnya telah menunjukkan komitmen lebih serius melaksanakan reformasi berbanding Anwar Ibrahim yang sepanjang lebih 2 dekad melaungkan slogan reformasi. Semasa pentadbiran Datuk Seri Najib Razak pun beliau tidak melaungkan reformasi, tetapi kita melihat dari segi apa yang beliau lakukan untuk negara, seperti pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 ISA. Saya tidak boleh bayangkan jika ISA masih ada hingga hari ini. Bagaimanapun, Latifah Koya yang ketika mengetuai SPRM menghadapkan berpuluh-puluh individu, entiti dan syarikat dengan pertuduhan jenayah melibatkan ratusan juta ringgit berkait 1MDB. Berkata pandangannya itu tidak bermakna dia menyokong Najib Razak. Kita tolak tepi soal korupsi Najib. Kerana ini perkara berbeza, kata Latifah yang pernah membongkar rakaman audio perbualan telefon membabitkan Najib, isterinya Rosmah Mansur dan beberapa watak utama skandal 1MDB. Saya cuma menjadi objektif sebagai rakyat Malaysia, kena adillah kita bercakap soal reformasi, tetapi yang melakukan reformasi pula orang lain, kata Latifah, bekas ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR yang pernah menjadi sebahagian daripada pasukan peguam bela Anwar Ibrahim. Anwar berdepan kritikan yang semakin meningkat susulan kegagalan memenuhi janji melaksanakan pembaharuan politik dan ekonomi, di samping tindakannya memperkenalkan beberapa pindaan undang-undang dan perlembagaan yang disifatkan lebih regresif. Ini termasuk pindaan melibatkan hak kewarganegaraan
yang diluluskan baru-baru ini dan cadangan memperkenalkan sebuah akta memperincikan kuasa mufti wilayah persekutuan yang mencetuskan bantahan aktivis hak asasi manusia dan pemimpin Islam. Sejak mengambil alih kuasa, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kini dilihat menyasarkan musuh politiknya menggunakan pelbagai undang-undang yang pernah ditentangnya, di samping dakwaan beliau mencampuri urusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sepanjang 9 tahun pemerintahannya, Datuk Seri Najib Razak memperkenalkan beberapa pembaharuan ekonomi dan politik, bermula dengan keputusannya memansuhkan ISA, Undang-Undang Era Penjajah, yang digunakan selama beberapa dekad oleh kerajaan terdahulu untuk memenjarakan musuh politik tanpa bicara. Kerajaan Najib turut menggubal Akta Perhimpunan Aman, di mana rakyat tidak perlu lagi memohon permit polis bagi menganjurkan demonstrasi aman. Latifah Koya memberi contoh bagaimana pihak berkuasa sehingga kini masih gagal mendakwa seorang polis pengiring rombongan diraja yang dirakam menyerang seorang pemandu e-hailing yang kurang upaya, serta penggunaan akta hasutan yang semakin kerap sebagai bukti Anwar Ibrahim memungkiri janji reformasi. Beliau berkata, paling tidak kerajaan Najib telah meminda akta hasutan, di mana sebarang kritikan ditujukan kepada kerajaan tidak lagi menjadi kesalahan jenayah. Sekarang bukan sahaja rakyat tidak boleh mengkritik atau menyindir kerajaan, malah terus diheret ke balai polis, dan sekarang kerajaan sudah melakukan satu undang-undang jenayah yang tidak wujud pun dalam konteks undang-undang, iaitu kesalahan di bawah 3R kaum raja dan agama. Undang-undang mana yang menyebut perkara ini tiada langsung, tetapi kerajaan begitu mudah mengkategorikan kritikan seseorang yang menyentuh hal berkaitan 3R.